18,000 jemaah imarahkan Majlis Ilmu Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Majlis Ilmu Madani yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya malam ini diimarahkan lebih 18,000 jemaah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan ringkasnya berkata, program itu memberi peluang kepada umat Islam mendengar kupasan penuh hikmah dan bijaksana oleh dua ulama tersohor dunia. Dua ulama berkenaan ialah bekas Mufti Agung Mesir, Syekh Profesor Dr. Ali Jumaah Al-Azhari serta pengasas dan pengetua Dar Al-Mustafa di Tarim, Yaman iaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu dan menetapkan semua dasar pendidikan ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah bagi rakan-rakan yang bukan Islam. Semangat nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut kepada Islam. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Ilmu Madani di Putrajaya. Terdahulu beliau tiba di pekarangan masjid sekitar pukul 7.20 malam dan kemudian menunaikan solat maghrib bersama jemaah. Program ini turut diisi dengan bacaan maulid dan penyampaian tausiah oleh Syekh Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar. Perolehan kapal Second Generation Petrol Vessel SGPV, kapal tempur pesisir LCS bagi TLDM akan diteruskan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia menerusi perjanjian kontrak tambahan ke-6 antara pihaknya dengan Bowster Naval Shipyards yang Berhad. Perjanjian bertujuan memberi tumpuan penuh untuk memastikan projek LCS disempurnakan mengikut tempoh ditetapkan. Perolehan ini adalah amat penting bagi TLDM bagi meningkatkan keupayaan armada selaras dengan plan transformasi 15-5 TLDM bagi memelihara kedaulatan perairan negara. Pelaksanaan projek SAS ini akan dipantau oleh projek monitoring team iaitu PMC yang dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Di samping itu, laporan berkala kepada jemaah menteri akan disediakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian tambahan LCS di Langkawi. 5.23 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC yang dibuka untuk orang awam mendapat sambutan yang luar biasa. Dan setelah 4 tahun tidak berlangsung, orang ramai membanjiri pekarangan MIEC seawal pukul 8 pagi. 5.23 yang bermula untuk pelawat perdagangan sejak Selasa berakhir semalam, manakala untuk pelawat awam ia berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Ia menempatkan reruai dan pavilion pelbagai agensi dalam dan luar negara melibatkan aset keselamatan serta komersial. Manakala di landasan terbang atau tarmac pula menampilkan pameran statik pelbagai pesawat. Untuk pameran di MIEC, ia bermula pukul 10 pagi sehingga 6 petang. Manakala segmen maritim telah dibuka kepada orang awam sejak hari pertama lagi di Resort World Langkawi. Sasaran kehadiran pengunjung awam pada edisi kali ini pula adalah seramai 250,000 orang. Baik, kehadiran pasukan aerobatik Korea Selatan Black Eagles meraih sambutan luar biasa di 5.23. Impak tular di media sosial dengan panggilan juruterbang OPA menarik minat golongan muda ke pameran 2 tahunan berkenaan selain mendalami industri aeroangkasa. Ikuti kupasannya bersama wartawan Azamuddin Husin.
Langkawi dan ketika ini saya berada betul-betul di hadapan Black Eagles punya pesawat pejuang yang saya kira cukup mendapat perhatian di media sosial, dan inilah dia T-50B Golden Eagle. Saya dapat mendekati dengan sendiri. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda pertemuan saya dengan ketua juru terbang bagi Black Eagles. Kelibat juru terbang dan jet pejuang Tentera Udara Republik Korea itu mencuri tumpuan ramai, khususnya di TikTok dengan jutaan tontonan. Ketua pasukannya, Major Yang Yun Ho, teruja dengan respon positif diterima daripada rakyat Malaysia terhadap penampilan mereka ke Lima 23. I so funny and impressed to hear like that. The many Malaysian people like Black Eagles and Korean people. And the many Malaysian people could say Korean like Oppa, 사랑해요, 고마워요, 감사해요. So I love the Malaysian people in Lima also. Di sebalik persembahan memukau, 2 orang juruterbang baharu dilantik setiap tahun dengan menjalani latihan pada musim sejuk. Mereka perlu melengkapkan sekurang-kurangnya 40 penerbangan latihan sebelum disahkan sebagai ahli pasukan formasi dan aerobatik. The Black Eagles will show the full display with 24 different formation in Lima 23. There are the formations showing the capabilities of T-50s on maintaining the dense formation, changing the formation, the maneuverability in high and low speed, and finally the better maneuvers used in the air combat. Beliau menyifatkan pertunjukan udara Lima 23 sebagai peluang untuk Korea Selatan mempertingkat kerjasama dan hubungan dengan TUDM dan negara lain seperti pasukan Jupiter dari Indonesia. Selain berharap lebih banyak negara akan menyertai persembahan udara Lima edisi akan datang. Baik saudara, kerjasama dua hala antara Malaysia dan Korea Selatan ini bukan sekadar untuk meraih populariti antarabangsa sahaja, tapi sudah pastinya ia akan memperkukuhkan lagi industri pertahanan negara terutama dalam sektor udara. Azamuddin Hussein, RTM. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP memeterai surat penyataan hasrat dengan syarikat telekomunikasi dan aeroangkasa sebagai langkah bergelar sebuah universiti terkemuka dalam bidang kejuruteraan. 2 syarikat berkenaan ialah Global Turbine Asia Senang Berhad dan Destiny Senang Berhad. Menurut Naib Chancellor UNIMAP Profesor Datuk Dr. Zaliman Sauli, kedua-dua syarikat berkenaan mempunyai kepakaran dalam bidang mekanikal, elektronik, peralatan keselamatan dan aeronautik. Kita mempunyai Center of Excellence dalam bidang drone dan kita juga telah menandatangani dengan konsortium 8 buah universiti bersama-sama dengan Turki Aerospace sebelum ini. So peluang ini amat besar dan insyaAllah melalui 5 ini juga kita akan kembangkan juga dalam bidang maritim. Beliau memaklumkannya pada majlis serahan surat penyataan hasrat antara UNIMAP dengan kedua-dua syarikat berkenaan di Langkawi. Malaysia bakal melancarkan pasaran pertukaran tenaga boleh diperbarui serantau dalam beberapa bulan akan datang. Usaha itu bagi memudahkan perdagangan rentas sempadan. Dalam temu bual yang dibawakan Bloomberg di Forum Ekonomi Qatar, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata Malaysia merupakan negara strategik dan berpotensi dalam sektor tenaga boleh diperbarui. We have this unique situation where Malaysia is geographically very central to the whole region, and you have the mainland in the north with a lot of RE potentials, but there's a lot of demand as well in terms of RE in Malaysia, in Singapore, and Malaysia is well positioned to connect the whole region. Malaysia juga akan melancarkan satu plan induk perindustrian baharu pada Ogos ini.
Dokumen piawaian pelaburan mampan SIS dilancarkan untuk syarikat pelaburan berkaitan kerajaan Jilix. SIS akan membantu Jilix berkembang dengan lebih mampan selaras dengan aspirasi kerajaan Malaysia Madani menjelang 2025. 5 prinsip SIS ini sebagaimana saya nyatakan, pertama tadbir urus dan struktur, yang kedua penjajaran strategi, yang ketiga proses dan metodologi pelaburan, keempat hak dan tanggungjawab pelabur, yang kelima penzahiran dan ketulusan. Segalanya perlu diikuti oleh syarikat-syarikat Menteri Keuangan diperbadankan dan juga government GLCs dan GLICs. SIS juga menyediakan keperluan dan panduan praktikal yang luas sebagai piawaian umum bagi GLCs. Nilai ringgit akan kembali stabil pada kadar munasabah dan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan optimis penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika ketika ini hanya bersifat sementara. Ini berikutan kerajaan Amerika Syarikat masih belum membuat keputusan berhubung had siling hutang negaranya. Kita harap ia boleh diselesaikan dalam masa yang pantas. Dan apabila perkara ini selesai, saya harap dia akan kembali kepada kadar yang lebih munasabah. Kementerian Keuangan juga yakin Bank Negara Malaysia BNM mempunyai strategi penyelesaian sekiranya Amerika Syarikat masih tidak mempunyai keputusan had siling hutang negara. Bagi kadar OPR pada masa akan datang pula, ia bergantung kepada keputusan BNM. Ketika ini, BNM menentukan kadar OPR berdasarkan inflasi negara dan bukannya nilai ringgit. Bank Negara Malaysia dalam kenyataan menjelaskan pergerakan ringgit akan terus ditentukan pasaran. Bank Pusat akan menguruskan sebarang risiko yang timbul daripada peningkatan ketidaktentuan pasaran keuangan. Mengulas lanjut, BNM berkata penurunan nilai ringgit tidak terhad kepada Malaysia. Dalam persekitaran semasa, perkembangan luaran memberi kesan lebih ketara terhadap prestasi ringgit. Justeru prestasinya berbanding dolar mahupun mana-mana mata wang lain tidak mencerminkan kedudukan ekonomi negara. Mengenai pemberian subsidi adil kepada rakyat, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata dasar pemberian subsidi tersasar perlu diperbaiki agar golongan miskin mendapat manfaat melalui bantuan itu. Tapi Malaysia ini sebuah negara yang tersilap memberikan subsidi. Orang kaya dapat lebih banyak daripada orang miskin. Jadi kita ingin membetulkan kesilapan itu. Semua orang akan bersetuju bahawa orang miskin perlu diberi lebih banyak subsidi daripada orang kaya. Kerajaan Perpaduan akan memberi fokus kepada golongan miskin manakala golongan T20 hanya terlibat dengan pelepasan cukai tertentu. Beliau hadir pada majlis pelancaran dokumen piawaian pelaburan mampan SIS. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 akan diadukan pada 27 Mei 2023, Sabtu pukul 9 pagi di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan. Saksikan siaran langsung di TV1 dan platform media sosial berikut. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Bertemu kembali. Terharu dan bangga itu luahan wartawan RTM Perak Muhammad Fahmi Muhammad Nur selepas mendapat perkenan Sultan Perak membaca khutbah Jumaat sempena Hari Wartawan Nasional 2023 Hawana. Bertemakan kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam, khutbah tersebut mengingatkan para wartawan agar sentiasa bersifat jujur dalam menyampaikan maklumat.
Ini satu penghormatan dan juga peluang kepada pengamal media yang mana sebelum ini tak pernah berlaku. Dan apabila bersempena dengan Hawana ini, kita berpeluang. Yang saya rasa bagi saya sendiri ini satu pengalaman paling berharga dan juga mungkin sekali seumur hidup yang dapat kita rasailah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak Jaib Harith Fazilah Abdul Halim berharap usaha ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Ini sebenarnya julung-julung kali. Alhamdulillah, kita sangat-sangat menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang membuka ruang kepada seluruh orang kata masyarakat yang berkaitan, kalau belia-belianya, kalau sebenarnya hari guru-gurunya, wartawan-wartawannya. Jadi semua peringkat masyarakat boleh mainkan peranan sebenarnya. Tidaklah tertumpu kepada satu-satu. Macam kalau di masjid hanya imam saja yang berperanan, tidak. Sebenarnya peranan itu dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat perlu berhati-hati sebelum membuat pelaburan agar tidak menjadi mangsa penipuan. Pengurusi Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata, sesuatu pelaburan boleh diragui jika menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda. Tahun 20 hingga 22 ni memang peningkatannya begitu ketara sekali. Jadi yang pertamanya mereka tidak seharusnya mudah terpedaya lah dengan janji-janji pelaburan. So the first thing they should do is to check sebenarnya. Patut check dengan SC, check dengan alert list, telefon, dapat nasihat sama ada ini genuine, Beliau berkata demikian selepas merasmikan Invest Smart Penang 2023 di Georgetown. Program tersebut bertujuan mendidik komuniti pelabur agar tidak tertipu dengan kegiatan penipuan pelaburan. 5 lelaki ditahan kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti memproses dan membungkus dadah jenis heroin di Lumut dan Taiping Selasa lalu dan turut dirampas dadah seberat 14.9 kg bernilai lebih RM199,000. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam satu kenyataan berkata kesemua yang ditahan berumur antara 23 hingga 52 tahun. Pihaknya juga merampas peralatan dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memproses dan membungkus dadah serta menyita sebuah kenderaan. 4 suspek mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan jenayah dan dadah. Mereka dipercayai mula aktif dalam pengedaran dadah awal tahun ini dan terlibat dengan aktiviti memproses dadah sejak Mac lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kesemua suspek direman selama seminggu bermula Rabu. Lebih 1,000 penduduk orang asli di Pos Tuel Gua Musang, Kelantan terpaksa bergadai nyawa melalui kawasan jalan runtuh untuk meneruskan urusan harian. Penghulu kampung Hanir, Razak Rongging berkata, kerosakan dipercayai berpunca daripada kenderaan berat yang melalui jalan tersebut untuk ke tapak pertanian setiap hari. Menurutnya, penduduk tiada laluan alternatif lain kerana ia merupakan laluan utama mereka ke bandar dan sekolah. Tentang hal-hal keselamatan penduduk ni lah, itu harapan saya lah pada pihak kerajaan lah. Kalau boleh dia kena lihat, kalau tak boleh pun pihak-pihak syarikat yang melibatkan di tempat saya ni dia kena bertanggungjawab atas jalan ni lah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Muhammad Syahbudin Hashim berkata, aduan penduduk telah dibawa kepada pihak berkaitan. Sepengetahuan saya, jalan-jalan ini telah pun diperbaiki. Cumanya, kawasan itu panjang, jadi kerosakannya pun di lain-lain tempat. Dan saya kira perkara ini akan berterusan. Cumanya harapan saya supaya tindakan segera dapat diambil. Tiada kes kelesuan haba dan strok haba diterima oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK melibatkan masyarakat orang asli di kawasan pedalaman dan setakat ini sebanyak 6 kes direkodkan berkaitan masalah kesihatan yang berpunca daripada cuaca panas hanya di kawasan bandar.
Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Hussein berkata jumlah itu juga melibatkan satu kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun yang disahkan akibat terkena strok haba di Bacok baru-baru ini. Tidak ada laporan yang melibatkan heat exhaustion ataupun heat stroke di kalangan orang asli. Jadi banyakkan laporan yang kita terima melibatkan mereka yang berada di kawasan-kawasan bandar lah. Jadi kita fahamlah cuaca ini mungkin tidak begitu, cuaca panas ini mungkin tidak begitu terlibat di kawasan pedalaman dan sebagainya. Jadi langkah-langkah itu secara logiknya pertamanya kita tidak terdedah pada aktiviti lasak yang berterusan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan konvoi jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS ke perkampungan orang asli Pos Balar di Bandar Baru Gua Musang. Seramai 100 peserta daripada 17 agensi di negeri ini akan berkampung selama 3 hari di Pos Balar untuk mengadakan aktiviti kesihatan di kawasan berkenaan. 150 notis kesalahan dikeluarkan oleh dalam operasi khas penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau di Melaka pada 24 dan 25 Mei lalu dan Exco Kesihatan Negeri Wisim berkata kompaun lebih RM41,000 turut dikenakan menerusi operasi tersebut. Jelasnya, 80 premis diperiksa terdiri daripada 72 premis makanan, 7 gerai termasuk 1 kedai jualan vape. Zonkan tempat ni tidak boleh merokok tapi mereka masih nak merokok juga. Ya, ini sudah biasa lah untuk yang orang hisap rokok lah. Jadi kita akan kuat kuasa lagi lah pada masa depan untuk yang tempat sudah diwatakan atau dizonkan tempat dilarang merokok. Ya, kita akan cubalah usahalah. Lepas tu kita akan kerjasama pada PBT lah untuk bagi amaran pada pemilik kedai pada masa depan. Kita akan juga dah kuat kuasakan untuk turun padang. Kita akan buat operasi pada lebih kali lagi. Beliau berkata demikian selepas turut serta dalam operasi tersebut di sekitar Bukit Beruang. Beliau menegaskan peniaga atau pemilik premis juga boleh dikenakan notis sekiranya gagal memasang papan tanda larangan merokok. Pusat Khidmat Pelanggan Tabung Haji THT tambah baik tahun ini dengan mengasingkan 5 kategori perkhidmatan bagi memudahkan urusan jemaah. 5 kategori tersebut melibatkan aduan, permohonan, cadangan, penghargaan dan juga pertanyaan. Pusat berkenaan berfungsi menguruskan isu bukan berkaitan ibadat dengan kadar segera. Kalau perlu disiapkan segera, kita perlu siapkan segera hingga selesai. Direkodkan diorang, tak boleh open tergantung, tak boleh. Mesti setiap aduan yang diadukan oleh jemaah haji diselesaikan ada SA tempoh masa yang tertentu. Sekiranya tak dapat diselesai, direkod macam mana jalan penyelesaian. Tak boleh tergantung sampai habis musim haji, tak boleh. Mesti ditutup dengan sempurna dan masalah diatasi. Penambahbaikan perkhidmatan TH tahun ini bagi mengelak kekeliruan semasa menerima aduan atau permohonan oleh jemaah. Sambutan Hari Belia 2023, martabat belia diangkat dengan ilmu dan keyakinan. Mari bersama-sama Perdana Menteri meraihkan sambutan Hari Belia Negara 2023. Secara langsung dari Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson Negeri Sembilan pada hari Ahad 28 Mei 2023, 12 tengah hari hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Badminton Malaysia Masters 2023, bergu wanita utama negara Perlitan dan juga Tina mempamerkan semangat juang yang tinggi untuk bangkit sekaligus menempah slot ke pusingan separuh akhir. Biarpun kecundang pada set pertama, gandingan muda itu bangkit menewaskan bergu pilihan keempat daripada Jepun, Yuko Fukushima, Sayaka Hirota di Axiata Arena. Pilihan ke-6 kejohanan itu bermula kurang baik dengan beberapa kesilapan sebelum tewas 13-21 pada set pertama.
Perlitina kembali memberi tentangan sengit di set kedua untuk menang 21-19. Mereka terus mempamerkan aksi mantap di set penentuan untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 21-16 selepas bertarung hampir 2 jam. Perlitina akan bertemu pilihan kelima dari Korea Selatan, Jong Na-eun, Kim Yoo-jong. Turut layak bergu lelaki negara Man Wei Chong T. Kai Wun selepas mengejutkan bekas juara dunia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia. Pada set pertama, kedua-dua pasangan beraksi sengit sehingga terikat 21-21 sebelum pasangan Malaysia menang 23-21. Set kedua juga berlangsung sengit sehingga kedudukan terikat 16-16. Bagaimanapun akhirnya pasangan Wei Chong Kai Wun berjaya mengawal permainan untuk menang 21-17 sekaligus layak ke pusingan akhir. Hoki Piala Remaja Asia 2023, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan terus melakar keputusan positif di Oman dan turun pada aksi kedua kumpulan B. Mereka berpesta gol membelasah Bangladesh 5-1. Pada pertemuan di Kompleks Belia Sultan Qaboos, skuad muda negara bermula garang membuka tirai jaringan menerusi gol padang Syafiq Iqmal Daniel Suzaini pada minit ke-8. 5 minit berselang, giliran penyerang Syahmi Irfan Suhaimi menggandakan kedudukan melalui pukulan sudut penalti. Gol ketiga Malaysia hadir pada minit ke-15 menerusi Muhammad Syamim Naim Abdul Hamid, juga hasil pukulan sudut penalti. Pada suku kedua perlawanan, gawang Malaysia akhirnya bocor selepas Bangladesh diberikan pukulan sudut penalti. Syahmi Irfan kembali menjarakkan kedudukan dengan 2 lagi jaringan pada minit ke-43 dan 59 bagi memastikan kemenangan mutlak menjadi milik Malaysia. Mengulas mengenai kejayaan para pemain mengekalkan aksi konsisten, Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim memuji disiplin anak buahnya untuk mengikut strategi yang diatur. Namun jelasnya pemain tidak boleh terlalu selesa, lawan lebih kuat Korea Selatan menanti mereka pada aksi seterusnya esok. Untuk perlawanan Korea, mereka menambahkan respect pada perlawanan pertama dan kita boleh nampak ada beberapa kekuatan, especially dari segi penalty corner. Dia ada penalty corner yang agak baik, so kita kena bagi tumpuan untuk tidak memberikan penalty corner pada pasukan lawan dan cuba defense. And of course kita akan main seperti apa yang kita main hari, and definitely akan ada different tactical plan untuk perlawanan nanti lah. Selasa lepas, skuad remaja negara membuka kempen dengan bergaya selepas membelasah Uzbekistan 8-1. 2 pasukan teratas setiap kumpulan akan layak ke peringkat separuh akhir. Bukan setakat luncur ais, pembaca berita pun boleh. Saksikan saya, Arif Rashdan, dalam Stadium RTM 27 dan 28 Mei ini. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.